Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah berjumpa kembali kita pada pagi ini, hari Isnin 10 hari bulan Zulkaidah atau 11 hari bulan Zulkaidah. Hari ini tahun 1442 bersamaan dengan 21 hari bulan Jun tahun 2021. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama bertadabbur, membaca, insya-Allah melihat, merenung apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam muka surat yang ke-63. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 63, iaitu daripada surah Al-Imran ayat 101 sehingga ayat 108. 101 sehingga ayat 108. Jadi diharapkan kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita, yang sedang menonton, yang sedang melihat tadabbur ini, yang bersama-sama dalam tadabbur ini, insya-Allah untuk membuka mushaf, insya-Allah jika sesuai keadaan sesuai untuk berbuat demikian. InsyaAllah moga-moga Allah SWT akan menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan kepada hidup kita sentiasanya, insyaAllah. Hari ini kita akan melihat beberapa perkara, iaitu sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu muka surat 62. Allah Subhanahu Wa Taala hujung ayat 62, muka surat 62, minta maaf. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan satu keadaan di mana satu ketika beberapa orang sahabat ni daripada kaum Ansar, iaitu daripada Aus dan juga Khazraj. Mereka ni kelihatan berbaik-baik, ramah mesra, rapat hubungan dan sebagainya. Lalu pada ketika itu, lalulah beberapa orang Yahudi, dan orang Yahudi ini geram melihat baiknya orang-orang Aus dan Khazraj ni. Sedangkan sebelum daripada Muhammad ni datang ke Madinah, cerita ni cerita di Madinah, bila sebelum daripada Muhammad ni datang ke Madinah, mereka ni bergaduh dan pernah sampai kepada satu keadaan di mana mereka telah berperang di antara satu sama lain yang dahsyatnya, yang dinamakan sebagai peperangan Bu'as. Jadi orang Yahudi ingin, orang Yahudi di Madinah tu mahu supaya orang-orang Aus dan Khazraj ini, yang merupakan penduduk asli Madinah ini, sentiasa berperang dan memerlukan kepada mereka. Jadi mereka ni support, sebahagian daripada Yahudi ni support Aus, dan sebahagian daripada mereka ni support Khazraj. Jadi keadaan ini menyebabkan mereka ni dengki, mereka tak suka berbaik-baik ni. Lalu mereka pun cubalah mula menanamkan bibit-bibit untuk menjadikan supaya Aus dan Khazraj ini bergaduh semula. Maknanya kembali kepada kufur, kembali kepada peperangan, kembali kepada bergaduh dan sebagainya. Jadi inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu memang hampir-hampir berlaku apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi ni. Lalu mereka pun hampir-hampir nak berperang. Jadi tiba-tiba ayat ni turun mengingatkan mereka kembali bahawa mereka dulu ialah begini, dan kemudian tiba-tiba adakah kamu ni nak patuh, nak ikut kepada orang-orang kafir ni, orang-orang Yahudi ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, janganlah kamu mengikut, mematuhi, kerana mereka ni, iaitu orang kafir ni, orang Yahudi ni, memang ingin untuk mengembalikan kamu kepada kekufuran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan insya-Allah menyambung perbincangan tentang ni, nak ceritakan kepada kita. Ayat ini ayat 101 insya-Allah yang akan kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Sadaqallahul azim. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan wa kaifa. Wa kaifa ni bagaimana terjemahannya. Tetapi bagaimana ni dalam bahasa Arabnya nama dia istifham. Istifham ni banyak jenis, banyak sebab. Ada istifham tu memang lil istifham, memang nak tahu, nak tahu betul-betul bagaimana. Tapi istifham di sini ulama-ulama tafsir kata istifham ni istifham ta'jib, istifham istinkari, istifham istib'ad, istifham taubih. Iaitu apa? Bagaimana kamu akan kufur ke? Kamu akan kufur ke? Tak. Jadi macam itulah lebih kurang makna dia. Jadi wa kaifa takfurun, kamu akan kufur ke? Bagaimana kamu akan kufur? Tak mungkin kufur. Ayat ini nama dia istiba'at, iaitu akan rasa tak mungkin. Jauh sekali mereka ni akan kufur. Jadi ini sebenarnya ayat ini dia menilqakan al-ya'su, dia kata ilqa' al-ya's maknanya mencampakkan, ilqa' al-ya's mencampakkan rasa
putus asa bagi orang-orang Yahudi, orang kafir ni kan, bahawa tak mungkin, mereka ni tak mungkin beriman. Jadi jangan kamu usahalah wahai orang kafir. Sebenarnya saya tak langsung nak beritahu kepada orang Yahudi ni, tak perlulah. Mereka ni tak akan kufur. Kaifa takfuruna wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala beri reason kenapa mereka ni tak mungkin akan kufur, iaitu wa antum tutla alaikum ayatullah, sedangkan kamu ni dibacakan kepada kamu semua ayatullah. Ayatullah ni Quran maknanya, dibacakan Quran kepada kamu, ayat-ayat daripada Allah setiap masa, setiap kan bertalu-talu turunnya ayat kepada kamu. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa fiikum rasuluh, dan pada kamu pula ada rasul kamu, iaitu Nabi Muhammad SAW berada di depan kamu, dia menunjukkan kepada kamu. Jadi tak mungkin mereka ni akan kufur. Kemudian Allah SWT kata, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berpegang teguh, ya'tasim maknanya ialah yatamassak, yatamassak bi quwwah. Siapa yang berpegang kuat-kuat kepada, ya'tasim billahi, berpegang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Islam, berpegang kepada Islam dengan betul-betul, faqad hudiya ila siratin mustaqim, dia akan ditunjukkan, sesungguhnya dia telah ditunjukkan ke jalan yang benar. Jadi dalam ayat ini yang kita boleh lihat, kita boleh tadabbur daripada ayat ni ialah apa? Iaitu kalau ada dua perkara ni, maka kita ni akan terpelihara daripada kekufuran. Iaitu apa? Yang pertama sekali ialah sentiasa membaca ayat Allah, menjadikan ayat Allah ni sebagai panduan hidup kita. Itu yang pertama kan, wa antum tutla alaikum ayatu. Of course lah kan, kita sekarang bukan sahabat Ayat ni memang menceritakan tentang kehebatan sahabat, kelebihan sahabat, kerana mereka ini berpegang kepada turun ayat di hadapan mereka. Jadi kita pula takkanlah kita tak dapat perkara tu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita Al-Quran. Jadi apa yang kita sedang buat sekarang ni, iaitu kita sedang membaca Quran. Jadi kalau sesiapa yang membaca Quran dan sesiapa yang berpegang kepada Al-Quran, sesiapa yang memahami Al-Quran tu, maka dah dia lulus. Yang pertama, syarat yang pertama settle. Yang keduanya, wa fiikum rasuluh, pada kamu ni ada rasul. Jadi apa artinya tu? Iaitu berpegang kepada sunnah. Jadi sesiapa yang berpegang kepada Quran, memahami Quran, membaca Quran, sentiasa bertadabbur Quran, maka dia telah lulus syarat pertama. Yang kedua, dia bersama-sama dengan hadis Nabi SAW. Jadi orang yang macam ni, dia selamat insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, wa man ya'tasim billahi, siapa yang berpegang kepada Allah, yang berpegang kepada Islam. Jadi artinya apa sini? Iaitu berpegang kepada Islam. Siapa yang nak selamat, siapa nak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena berpegang kepada Islam. Dah 3 syarat sekarang. 3 perkara lah kita kata, kita simpulkan daripada ayat ni. Iaitu orang-orang yang berpegang kepada Quran, memahami Quran, siapa yang pegang kepada sunnah, siapa yang pegang kepada Islam, maka selamat dia insya-Allah. Tak mungkin ada orang akan dapat mengkufurkan dia, menarik balik, keluarkan mereka. Jadi oleh itu, marilah sahabat-sahabat semua, kita berpegang kepada Quran, kita cuba faham Quran, kita cuba faham sunnah, belajar sunnah insya-Allah, walaupun sedikit mengikut kemampuan kita insya-Allah, tapi kita tak terus belajar. Dan yang ketiga, berpegang kepada Islam. Ayat seterusnya, ayat 102, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita semua, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, bukan sekadar takwa tapi haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Jadi sebenarnya bila turunnya ayat ni, maka terdapatlah di kalangan para sahabat ini yang merasai susah lah kan. Sebab apa? Sebab haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, maknanya kalau takwa yang tak benar-benar takwa tak jadi. Apa maksud takwa ni? Maknanya ialah sentiasa taat kepada Allah, sentiasa bersyukur kepada Allah, sentiasa mengingati Allah. Hati manusia kadang-kadang tak mampu. Jadi setengah daripada sahabat ni pergi mengadulah kepada Nabi SAW. Kami tak mampu ya Rasulullah, kalau macam ni kan kena bertakwa, kalau bertakwa sikit-sikit tak cukup, kena bertakwa benar-benar takwa. Allah Ta'ala hanya terima benar-benar takwa, jadi kami tak mampu. Lalu menurut setengah ulama tafsir, dia kata ayat ini kemudiannya telah dimansuhkan dengan satu ayat lain, iaitu apa? Ayat fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kemampuan kamu, mengikut kemampuan kamu. Maknanya kamu adalah cuba habis-habis tenaga, habis-habis mampu untuk bertakwa kepada Allah. Setengah ulama kata ayat ini dinasahkan, tapi setengah ulama lain kata tak, dia tak dinasahkan, cuma dia adalah mengcomplete each other. Maknanya ayat
bertakwalah kamu sekadar kemampuan kamu, itu adalah nak menafsirkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini, iaitu Allah Taala sebut sini apa? Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian yang keduanya, part yang kedua daripada ayat 102 ni, ialah Allah Taala berkata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu ni dalam keadaan muslim. Ertinya ialah hendaklah kamu berterusan. Bukan jangan kamu mati bila kita tak Islam. Mana kita tahu mati tak mati kan? Tapi bila maksud ayatnya usbutu, sabatlah kamu, berterusanlah kamu kan, beradalah kamu di atas jalan Islam ni, berterusanlah. Jangan walaupun seminit kamu bagi can kamu ni tidak Islam, jangan. Kerana apa? Takut nanti semasa kamu tak Islam itulah kamu mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kamu bertakwa, berterusan beriman, supaya mati kamu mati dalam Islam. Jadi mati pun cari time kamu tak Islam tak ada. Dia memang kamu sentiasa Islam. Jadi oleh kerana itulah berterusan dalam keadaan Islam, supaya mati kita mati dalam keadaan Muslim. Iaitu maksud Muslim ini, tafsir jalan lain sebutkan, iaitu muwahhidun, artinya iaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu erti Muslim di sini. Erti apa ni? Bukan hanya sekadar Muslim dari zahir, tetapi ertinya ialah iaitu seorang yang menerima la ilaha illallah, seorang yang beriktikad dengan iktikad yang benar. Iktikad kita lah yang kita jadi orang beriman, jadi orang Muslim. Kemudian seterusnya ayat wa'tasimu, Allah Ta'ala kata berpegang teguhlah. Sekarang ni dah habis satu babak tu kan, kita katakan sekarang ni masuk kepada satu babak yang lain, iaitu Allah Ta'ala nak ingatkan kamu. Kamu dulu macam ni, kalau ikut asalnya ialah masih kepada orang-orang Aus dan juga Khazraj yang di Madinah tadi, yang kita cerita tadi tu. Jadi Allah Ta'ala kata wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu. I'tisam tadi, i'tisam dia tamassaku maksudnya. Berpegang teguhlah kamu bihablillah, artinya ialah dengan tali Allah, ataupun dalam tafsir kata itu dengan Islam. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan Islam tu. Itu maksud tali Allah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan Islam ini seperti maknanya tali kan. Kenapa? Kerana dialah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam lah kan. Kalau kita ni tak ada Islam, habislah kan kita kan hubungan. Atau juga maknanya ialah ini Allah Ta'ala berikan kepada kita ni supaya kita berpegang kepada Islam sama-sama, seolah macam tali kan. Siapa yang nak kepada Islam, artinya dia ni adalah bersatu, kita ni sama-sama kan, dalam berpegang kepada satu benda yang sama. Jadi jami'an, Allah kata semua sekali hendaklah berpegang teguh dengan Islam tu. Kemudian Allah kata wala tafarraqu, ni larangan, ini suruhan, ini larangan. I'tisam, pegang kepada Islam, dan kemudian jangan berpecah belah. Wala tafarraqu, jangan berpecah. Maksud tafarraqu ni lah iaitu berpecah belah selepas daripada Islam. Kalau dah Islam dah, kemudian kita, kenapa kamu ni tiba-tiba berpecah belah? Kamu nak bergaduh sama-sama kamu kan? Kamu nak orang ni kata macam ni, orang kata macam ni kan? Tapi berbeza dengan berbeza pendapat. Berbeza pendapat lain. Berbeza pendapat bukannya tafarraqu. Tafarraqu ni artinya ialah bergaduh kan? Bergaduh hati maknanya. Jadi kalaulah kita ni berbeza pendapat, itu maknanya akal saja. Pendapat saya macam ni, pendapat awak macam tu, tak apa, no problem. Yang penting hati kita satu. Yang tak bolehnya ialah hati ni tak sama. Hati ni bergaduh kan? Walaupun kadang-kadang akal sama, nampak sama kadang, pendapat saya dengan pendapat awak sama, tapi sebenarnya hati ni benci dan sebagainya kan. Jadi tu yang tak boleh kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita sini wala tafarraqu. Wala tafarraqu. Kemudian Allah Taala kata wazkuru ni'matallah. Allah Taala ingatkan balik dulu sebelum daripada kamu Islam ni kan. Bagaimana keadaan kamu? Allah Taala kata wazkuru, ingat dulu ni'matallahi alaikum, nikmat Allah ke atas kamu, iaitu apa? Sebelum kamu Islam, kemudian kamu telah diberikan Islam. Jadi Islam tu adalah merupakan nikmat Allah. Sebab itulah kita selalu sebutkan, kita katakan nikmat yang paling besar apa? Itu nikmat Islam. Bukan nikmat harta benda, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Itu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala boleh berikan harta, Allah Ta'ala boleh berikan pangkat, Allah Ta'ala boleh berikan kekayaan kepada orang yang dia sayang, orang yang dia tak sayang. Kepada orang kafir, kepada orang Islam, kepada Muslim, kepada non-Muslim. Allah Ta'ala boleh beri benda tu kan. Allah Ta'ala, kita nampak atas dunia ni depan mata kita kan. Orang tak Islam kaya kadang-kadang tu, tetapi mereka tak dapat Islam. Jadi bagi kita nikmat yang terbesar ialah Islam. Sebab tu kita kena bersyukur. Allah Ta'ala beri Islam kepada kita, kita kena bersyukur. Walaupun Allah Ta'ala tak beri kepada kita, saya tak kaya pun nak bersyukur macam mana? Tak, Islam tu kena bersyukur.
Sebab Islam itu nikmat terbesar, lebih besar lagi daripada harta dunia dan isinya kan. Jadi oleh kerana itu Allah SWT kata, wazkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah Taala yang diberikan kepada kamu tu, alaikum, kepada Aus dan Khazraj ni. Orang Muhajirin kira tak masuk dalam sini. Tapi sekarang ni ayat ni untuk kita semua lah kan. Kita dulu kemungkinan tak dapat hidayah, kemungkinan dan sebagainya kan. Jadi Allah Ta'ala kata, iz kuntum, bagaimana keadaan kamu dulu? Iz kuntum, ketika kamu dulu, ingat ni, ketika kamu dulu, iz kuntum a'daan, kamu ni bermusuh-musuh kan, bergaduh, memang bergaduh kan, yang kita sebut tadi kan, peperangan Bu'ath dan sebagainya. Bu'ath namanya, peperangan Bu'ath yang berlaku sebelum daripada Nabi SAW tiba ke Madinah, antara Aus dan juga Khazraj. Jadi ramai mati pada masa itu. Lalu apa yang terjadi? Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Ta'ala telah allafa ni jinakkan, lembutkan kan hati-hati kamu, di kalangan hati kamu, iaitu dengan Islam. Allah Ta'ala beri Islam, lalu hati kamu semua menerima Islam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tengok Allah Ta'ala ulang lagi perkataan nikmat kan. Fa asbahtum, lalu kamu jadilah dengan nikmat itu, iaitu dengan Islam itu, ikhwana. Tengok, jadi sepatutnya kita ni ikhwan, ikhwan yang mana, orang-orang yang bersatu hati, mana yang bersaudara mara. Ikhwan tu maksudnya bersaudara mara kan. Rasa kau saudara aku saudara kau kan, macam adik-beradik kan, lebih dahsyat lagi kan. Kenapa? Kita ni adalah ikhwan fid din, ikhwan fil nusrah, ikhwan fil wilayah, kata tafsir. Jadi maknanya mereka semua tu telah menjadi ikhwan, ikhwana, bersatu bersama-sama adik-beradik. Wa kuntum ala, Allah Ta'ala ingatkan lagi, dulu kamu ni macam mana dulu. Wa kuntum, kamu dulu macam mana? Aus dan Khazraj wa kuntum ala syafa hufratin. Syafa ni tebing, hufratin ni lubang minan nar, mana neraka, lubang neraka. Kamu duduk tepi tu nak jatuh kan, tunggu mati saja masuk neraka kalau kamu dulu kufur kan. Jadi Allah SWT kata, kamu dulu duduk tepi tebing tu, fa'anqazakum minha, lalu Allah Ta'ala telah selamatkan kamu. Ni ingat sikit kan, Allah Ta'ala selamatkan kamu kan. Kalau tak, kamu jadilah orang-orang yang masuk neraka semua kan. Tapi kita lah ni nak cerita ni kan, kita lah kan Allah Ta'ala selamatkan kita kan. Dulu kita ni tak tahu Islam mungkin, zaman dulu kan, nenek moyang kita dulu kan, tu sebelum daripada kedatangan Islam, macam mana hidup mereka kan, kufur kan. Lalu Islam datang, kita kena rasa itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala selamatkan kita. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Macam itulah Allah Ta'ala kata, dia telah menyerangkan kepada kamu tanda-tandanya, ayat-ayatnya, sehingga kita nampak, sehingga kita menerima Islam. La'allakum tahtadun, moga-moga kamu ni dapat petunjuk daripada apa-apa tanda yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Seterusnya kita akan baca ayat yang ke-104 insya-Allah. Wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada satu golongan, sebahagian daripada kamu, minkum ummah, satu kumpulan, satu grup, satu kumpulan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini ialah dia katakan sini hendaklah ada sebahagian daripada kamu. Tapi terjemahan sebahagian daripada kamu ni ada perselisihan ulama sikit. Kenapa? Asal makna minkum ni ialah daripada kamu, sebahagian daripada kamu. Jadi min ini, ulama-ulama tafsir berbincang, adakah min ini litab'id nama dia, iaitu memberi makna sebahagian ataupun memberi makna sifat. Kalau memberi makna sifat, erti dia dah jadi berbeza. Dia jadi macam mana? Wal takum minkum ummah, hendaklah kamu ni menjadi umat, bukan sebahagian daripada kamu, tak. Dia akan jadi min, itu adalah min, dipanggil min zaidah, zaidah dari segi bahasanya, tetapi bukan zaidah dari segi makna perkataan, tak. Jadi dia akan berubah jadi macam ni. Jadi dalam ayat ni dia ada dua makna. Yang pertama sekali, hendaklah ada sebahagian daripada kamu. Tapi satu makna lagi ialah hendaklah kamu ini menjadi umat, kerana kamu dah dapat hidayat. Jadi kita boleh terima, tapi kedua-duanya itu adalah tidak menafikan kewajipan kita ni berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu semua daripada kita sebagai umat Islam ni memang umat yang mestilah bekerja. Cuma ada yang sebahagian tu involve betul-betul, ada sebahagian tu akan membantu mereka ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, hendaklah kamu ni menjadi umat yang yad'una ilal khair, mengajak kepada khair. Khair itu makna al-Islam. Kata tafsir jalan lain, hendaklah kamu mengajak kepada Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, kamu beramal ma'ruf.
wa yanhauna 'anil munkar, dan kamu nahi munkar, iaitu kita tak perlu explain kat sini perkara ni kan. Wa ulaika humul muflihun, orang yang macam tu Allah Taala kata itulah yang dia berjaya. Yang tak menunaikan tu tak berjaya. Maknanya kalau dia beriman saja, minkum saja, kum saja kan, kamu saja, tetapi kamu tidak menyeru tu kan, yad'u ila khair, berdakwah kepada Islam. Yad'u tu maknanya dakwah kan. Yad'u mengajak, yad'u da'a, yad'u dakwah, mengajak kepada kebaikan. Jadi syarat nombor satu nak berjaya ni ialah mestilah dakwah. Yang keduanya, syarat yang kedua ialah amar ma'ruf. Syarat yang ketiga ialah nahi munkar. Itu adalah tambahan kepada sifat kamu sebagai orang beriman. Sebab beriman ni baru mencukupi syarat yang pertama. Itu of course lah dasar utama kan. Tapi Allah Ta'ala sebut lagi kan, 3 sifat lagi untuk kamu ni berjaya, ialah dakwah, amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Seterusnya Allah Ta'ala kata wala takunu. Sekarang ni Allah sebut kan wala takunu, maknanya jangan kamu jadi macam mana, jangan jadi macam mana. Allah Ta'ala nak kamu ni jadi macam ni, tapi jangan kamu jadi macam ni, jangan jadi macam mana, iaitu wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, iaitu jangan kamu jadi. Sebenarnya Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat ini adalah sifat-sifat orang-orang Yahudi dan juga Kristian sebelum daripada kamu, wahai umat Muhammad. Iaitu apa? Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, iaitu yang bercerai-berai. Bercerai-berai macam mana? Iaitu bercerai-berai daripada agama. Kata tafsir kata, iaitu tafarraqu anid din, orang yang berpecah daripada agama. Macam mana berpecah daripada agama? Contohnya kan, iaitu mereka ni berpecah-pecah kan. Orang Kristian banyak pecah-pecah dia, orang Yahudi banyak pecah-pecah. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Allah Ta'ala tafsirkan lagi selepas tu, wakhtalafu, mereka ni berpecah belah. Ikhtilaf kan. Ikhtilaf ni maknanya banyak sangat pandangan. Sebab itulah Nabi SAW dalam satu hadis kata bahawa orang Yahudi berpecah kepada gini-gini. Banyak kan. Orang Kristian berpecah kepada gini-gini, dan umat aku pun akan berpecah juga. Bukan makna umat aku ni tak berpecah kan, tapi maknanya siapa yang selamat ialah apa? Siapa yang berpegang kepada Islam, yang berpegang kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan juga apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Jadi erti sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan kamu jadi seperti orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristian yang mana mereka ni tafarraqu, berpecah daripada agama. Kemudian tu wakhtalafu, berbeza pendapat pula. Jadi adakah tak boleh berbeza pendapat? Boleh berbeza pendapat dalam masalah furu'. Dalam masalah usul tak boleh berbeza pendapat. Usul ni perkara asas. Perkara asas dalam agama tak boleh. Ada orang cakap macam ni, tak boleh. Satu saja perkara asas dalam agama. Perkara furu', perkara cabang, kita kata nak tangan letak di mana ke, batal tak batal lah sembahyang ke, bagaimana nak basuh najis bila terkena babi ke dan sebagainya. Itu ada banyak pendapat ulama. Bukan anjing, babi saya sebut. Jadi ulama-ulama sebut sini ikhtilaf sini yang berlaku dalam agama Kristian, dalam agama Yahudi. Sama-sama mereka tu adalah perbezaan-perbezaan pada asas, pada perkara usul. Jadi wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang bayinah kepada mereka, tanda-tanda dah datang tapi mereka tu. Kemudian wa ulaika lahum azabun azim, Allah Taala kata bagi mereka ni azab yang pedih, azab yang besar. Seterusnya Allah Ta'ala sebenarnya bagi amaran kepada kita tu yang jangan jadi macam tu, kalau tak kena lah tu azab yang besar tadi tu. Allah Ta'ala sebut setelah itu ayat 106 insyaAllah. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, pada hari iaitu hari kiamat. Allah Ta'ala ingatkan kita hari kiamat ni akan, manusia ni akan terbagi pada dua. Ada yang akan hitam mukanya, ada yang putih melepak mukanya. Tabyaddu putih, taswaddu hitam. Jadi ada muka macam ni, ada muka macam ni. Ada yang kata bukan benar-benar hitam putih, tapi ceria dan berserabut, muka berserabut. Itu pandangan ulama lah kan, nak katakan apa maksud muka putih, muka hitam tu. Ada yang kata betul-betul muka akan putih, muka akan hitam. Kita insya-Allah kan, waliyazubillah,
kita mohon kepada Allah SWT tak jadikan muka kita hitam kan, kita jadi daripada golongan yang putih ni, iaitu yang ceria ni. Kenapa ceria, kenapa gelap muka ni? Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu, fa'ammal lazina suwaddat wujuhuhum, orang-orang yang hitam mukanya, orang-orang yang menggerutu mukanya, orang-orang yang serabut mukanya itu ialah akafartum ba'da imanikum. Allah Ta'ala kata kerana dia ni kufur, kamu ni kufur kan, kamu kan, kufur selepas daripada iman. Apa dia iman di sini? Iman di sini ulama-ulama tafsir mengatakan maksudnya al-mithaq. Al-mithaq iaitu perjanjian. Perjanjian apa? Kita ni 2 kali perjanjian. Kalau ikut minta maaf Bani Israel ni, dia ada 2 kali perjanjian. Perjanjian kita semua manusia ni ialah apa? Ketika kita berada dalam sulbi Nabi Adam, Allah Subhanahu Wa Taala ambil kita semua, Allah Ta'ala bertanya kepada kita semua pada masa tu, kita ni dalam arwah semua ni. Allah Ta'ala bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Allah Ta'ala tanya kita semua menjawab qalu bala. Kita kata yes, betul ya Allah, kaulah Tuhan kami. Jadi tu nama dia mithaq yang pertama. Kemudian mithaq yang kedua Bani Israel ni, iaitu ketika yang kita baca sebelum daripada ni kan, saya rasa 2 muka surat sebelum ni, iaitu tepatnya ayat 81 surah Al-Imran 81 kan. Sekarang kita ni ayat 106. Ni ayat 81, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada nabi-nabi Bani Israel ni, Allah Taala kata apa? Iaitu wa iz akhazallahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah Taala mengambil mitsaq daripada nabi-nabi, supaya mereka ceritakan kepada pengikut-pengikut mereka, ceritakan kepada umat-umat mereka pada masa tu, kalaulah siapa-siapa di kalangan kami, siapa-siapa di kalangan kamu ni yang berjumpa dengan Nabi Muhammad yang akan datang nanti, hendaklah kamu la tu'minun nabih wa la tansurunnah, hendaklah kamu beriman dengan Muhammad tu, hendaklah kamu menolong Muhammad tu, membantu Muhammad tu. Tu janji dia. Tapi janji di sini itulah maksud iman di sini. Jadi Allah SWT kata mereka ni muka akan jadi hitam. Kenapa? Mereka kufur dengan janji mereka. Mereka tak ikut janji mereka tu. Jadi Allah SWT kata fazukul azab bima kuntum takfurun. Sekarang ni rasailah azab dengan sebab kekufuran yang kamu telah lakukan tu. Kekufuran kamu iaitu kamu telah tidak menunaikan janji kamu untuk beriman dengan Nabi Muhammad, untuk membantu Nabi Muhammad. Jadi bayangkan ayat ini turun dalam keadaan maknanya orang Yahudi ada di situ. Allah Ta'ala turunkan ayat ini nak ceritakan, tengok kan, wahai orang Yahudi, dengar ni Yahudi, ayat ni dibaca, mereka faham ayat Quran ni kan. Orang Yahudi bahasa Arab pada masa tu. Jadi Allah SWT seterusnya selepas sebut wa ammal lazina bayaddat, orang yang putih tadi macam mana, orang yang ceria tadi macam mana, siapa mereka orang yang ceria tadi? Allah Ta'ala kata wa ammal lazina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Allah Ta'ala tak sebut. Jadi maknanya lawan tadi kan, iaitu orang yang tidak kufur, orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, orang yang terima Nabi Muhammad, orang yang bantu Nabi Muhammad. Syarat dia 2 kan, iaitu la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Iaitu beriman saja tak cukup, tapi hendaklah bantu Muhammad tu. Jadi bantu, kalau kita sekarang ni bantu macam mana? Iaitu bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarkan agama Allah, amar ma'ruf nahi munkar kan. Bukan hanya berfikir tentang bila kita dah Islam kita rasa selamat. Jangan kan. Tak kan. Kita kena hendaklah bantu Islam ini. Kena tolong Islam. In tansurullah yansurkum, kalau kamu tolong Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Kemudian Allah Ta'ala kata sini, orang yang putih mukanya, orang yang ceria tadi tu, iaitu orang beriman, fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, mereka itu berada dalam rahmat Allah, iaitu berada dalam syurga Allah. Kata tafsir, iaitu mereka itu akan kekal di dalamnya, iaitu di dalam syurga itu, di dalam jannah. Ayat yang terakhir, ayat 108, Allah Ta'ala kata tilka ayatullah natluha alaika bilhaq. Inilah semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kami bacakan kepada kamu semua dengan benar. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah Ta'ala tidak menghendaki kezaliman ke atas seluruh dunia ini. Maknanya apabila Allah Ta'ala janjikan, dia akan tunaikan. Allah Ta'ala tak akan, kalau kamu melakukan amalan yang sedikit, Allah Ta'ala akan tunaikan, akan berikan, akan memberi bayarannya, memberikan pahalanya kepada kamu. Jangan kamu rasa Allah Ta'ala tak tahu dan sebagainya kan. Walaupun sikit, walaupun banyak, begitulah juga kejahatan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setakat tu hari ini, insya-Allah bersama-sama lagi kita akan jumpa lagi dalam ayat yang seterusnya. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk share recording kita ni insya-Allah ataupun video kita ni kepada semua insya-Allah, kepada kawan-kawan semua. Letakkan link dalam semua Facebook, dalam IG,
sahabat-sahabat semua di mana saja, insya-Allah moga-moga kita akan dapat pahala apabila orang menonton, orang tengok, dan insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.